Astaghfirullahaladzim. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, salam sembah pungka kata. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT dengan limpah kurnianya dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di dalam program Bual Bicara yang diadakan pada hari ini. Pertama sekali, molek sekiranya jika saya menceritakan terlebih dahulu tajuk program Bual Bicara kita pada hari ini, iaitu peranan Al-Quran dan As-Sunnah bagi melahirkan individu dan masyarakat yang berkualiti di dalam aspek kehidupan umat Islam. Hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta, tak diperkenalkan tetamu jua tertanya-tanya. Sukacita saya ingin memperkenalkan tetamu khas kita pada hari ini. Nama diberi ialah Raja Naharuddin bin Raja Nur Azmi. Beliau sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Mara Cawangan Kedah. Beliau banyak melibatkan diri dalam pelbagai program. Antaranya, beliau pernah mengikuti program misi banjir Baling sebagai volunteer di bawah persatuan beliau, angkatan beliau, Malaysian Future Leader School MFLS Cawangan Kedah. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti program menjadi urus setia tetap program kepimpinan altruistik anjuran I-Lead. Pada untuk pengetahuan semua juga, beliau juga merupakan alumni MRSM PDRM yang bergerak aktif dalam pembangunan MRSM PDRM Kulim. Selain itu, beliau juga pernah menjadi tenaga pengajar bagi pelajar Rohingya Community School dan merangka modul bagi pelajar Rohingya Community School. Jadi tanpa kita membuang masa, saya menyerahkan program ini kepada saudari Afiqah. Terima kasih saudari Jana. Okey, untuk memulakan majlis kita, saya memberi dulu stimulus. Okey, remaja merupakan pelapis kepada pemimpin negara, maka mereka harus dijaga serta diberi didikan yang sempurna demi masa hadapan negara. Kemajuan kepimpinan negara di masa akan datang bergantung kepada remaja pada hari ini. Jika mereka hebat, maka negara turut menjadi hebat pada masa hadapan. Namun, jika berlaku sebaliknya, maka banyak kesan buruk yang mungkin terjadi. Pendidikan awal di rumah menjadi asas dalam menyalurkan didikan dan asuhan kepada anak-anak supaya mengenal erti sopan santun. Sekarang ini bukan sahaja ibu bapa yang perlu peka tentang perkara ini, tetapi juga golongan pendidik dan kerajaan. Generasi muda saat ini memang tidak kurang dalam pengetahuan dan kemajuan teknologi, namun mereka perlu belajar kembali mengenai adab dan budaya bangsa. Baiklah, persoalan saya yang pertama, apakah pendapat saudara Raja tentang masalah remaja zaman sekarang? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Afiqah, saudari Jannah dan juga saudara Danish. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda pada hari ini yang kita tengok sekarang ni ialah satu generasi pelapis. Satu generasi pelapis kepada masyarakat yang akan datang. Alright? So, berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh saudari Afiqah sebentar tadi, pandangan saya berkenaan dengan masalah remaja zaman sekarang ni ada dua je. Satu yang melibatkan untuk diri sendiri, iaitu melibatkan reflect of self. Yang kedua melibatkan dengan masyarakat. Yang pertama sekali, kategori yang masalah yang memang diri kita lah, datang daripada diri kita ni, ialah masalah, kalau dalam Islam,
kepatuhan kita terhadap syariat yang Allah berikan. Contoh yang paling mudah, solat. Solat 5 waktu lah. Macam mana remaja sekarang ni terlalu banyak sangat masalah-masalah yang datang ni semua ni berpunca daripada meninggalkan solat. Itu punca yang sepatutnya kita hadapi ataupun kita tengok betul-betul. Remaja-remaja kita ni kebanyakannya tinggalkan solat. Dan kebanyakan yang tinggalkan solat ini terlibat dengan masalah-masalah yang lain. Itu kita tak kira lagi orang-orang ataupun remaja-remaja yang still solat tapi tak menghayati solat. Kalau kita tengok banyak kes-kes yang kita rasa macam kat negara kita ni memang familiar dengan masalah ni, iaitu berkenaan dengan pengajar ataupun pelajar ataupun pengajar di tahfiz ataupun di pusat-pusat agama yang terlibat dalam masalah sosial yang kita rasa macam tak logik untuk mereka terlibat dalam kancah masalah sosial tersebut, tetapi kita dapat tengok sendiri bahawa mereka antara pelaku-pelaku dalam masalah seperti meliwat, seperti berzina, seperti merogol dan gangguan-gangguan seksual yang lain. Dia tak masuk lagi bab yang meninggalkan solat, lalu perkara yang dia masalah yang dia buat selain tu, contoh macam masalah dadah dan sebagainya. Itu masalah yang pertama yang kita perlu atasi, iaitu masalah jaga solat. Yang kedua, masalah remaja zaman sekarang ni ialah bila mana mereka ni mudah terpengaruh. Kita ni orang-orang muda, saya kata kita sebab saya pun muda. Kita ni orang-orang muda, kita ni suka try benda baru. Contoh benda baru yang kita selalu try ialah kalau contoh kita tengok TikTok. Okay, kalau kita tengok TikTok ada trend yang baru, kita cuba juga nak cuba trend tersebut. Kita tengok di Instagram ada trend baru, kita nak cuba juga trend tersebut. Orang remaja zaman sekarang ni, bila mana kita ni nak cuba benda sesuatu benda, kadang-kadang kita tak nampak benda tu sama ada salah dari segi syariat atau tidak. Contoh, kita bagi contoh lagi. Selalunya kita tengok dalam TikTok ataupun Instagram lah kan, wanita tengah bergelek-gelek. Selalunya lah kita nak elak pun tak boleh kan. Maksudnya bila scroll dia akan muncul. So kita scroll lagi, tiba-tiba muncul lagi kan. So macam tu lah bila mana satu cabaran, bila teknologi makin ke hadapan, dia mencabar pula dekat kita punya generasi. Sebab kita mudah terpengaruh dan kita tak tahu benda tu boleh atau tidak dari segi syariat Islam. So untuk soalan pertama tu harap menjawablah saudari Afiqah. Alhamdulillah, terima kasih saudara Raja atas penerangan yang sangat jelas. Memang jelas lagi bersuluh, terang lagi bersuluh. Jadi saya serahkan kepada saudari Jannah. Okay, baik, terima kasih saudari Afiqah. Jadi sudah semestinya masalah sosial antara remaja ini mempunyai puncanya yang tersendiri. Jadi soalan saya yang seterusnya, apakah punca yang menyebabkan berlakunya masalah-masalah sosial seperti yang dikatakan sebentar tadi? Okey. Terima kasih kepada saudari Jannah atas soalan sebentar tadi. Kita recall balik apa masalah yang kita sebutkan tadi. Iaitu yang pertama masalah solat, yang kedua masalah dari segi mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh dengan budaya-budaya yang datang daripada barat. Kebanyakannya budaya-budaya datang daripada media sosial ni, kebanyakan datang daripada barat. Tak datang daripada kita. Yang datang pada kita ni kebanyakannya budaya-budaya yang tak naklah kita claim baik-baik kan. Ada juga budaya yang kurang baik. Tetapi mostly benda yang di-hypekan dalam kita punya masyarakat, yang datang daripada masyarakat kita ialah benda-benda yang baik. Contoh macam usaha kita untuk memviralkan perkara-perkara yang ke arah kebaikan. Contohnya kita buat misi banjir, misi bantuan ke sana sini.
ataupun buat program sukarelawan dan sebagainya. So benda-benda tu yang hype dekat kita punya masyarakat dan datang daripada masyarakat kita sendiri. Tapi apabila kita lihat punca kepada masalah-masalah sosial yang kita sebutkan tadi, yang pertama untuk solat, kita tengok macam yang Saudari Afiqah sebut tadi. Pendidikan ni datang daripada rumah. Solat ni, kalau kita tengok seawal usia lagi, seawal kita kecil lagi, benda tu boleh dididik oleh ibu bapa kita. But once ibu bapa kita tak solat, once ibu bapa kita tak menampakkan anak-anak tu tentang solat, anak-anak pun tak tahu solat tu apa. Bila datang ke sekolah, baru tahu tentang solat. Tetapi solat di sekolah hanyalah teori semata-mata. Kalau anda semua setujulah, kalau di sekolah kita hanya belajar secara teori lah untuk solat, apa yang kena buat, apa yang rukun qauli, rukun fi'li, rukun apa lagi satu? Qalbi. So benda tu menyebabkan anak-anak hanya tahu teori, tapi dia tak tahu praktikal untuk solat tu macam mana. Tu baru kita sembang pasal solat fardu. Kita tak sembang lagi pasal solat sunat, solat hajat dan solat-solat yang dituntut oleh Islam. Jadi untuk masalah solat ni kita nampaklah puncanya datang daripada rumah. Puncanya datang daripada family sendiri. Yang mana family nak tak nak kena ajar solat. Itu jadi core ataupun orang panggil dalam 100%, 70% keberhasilan anak dalam solat tu datang daripada rumah sendiri. Iaitu ibu bapa kena ajar. Tak payah ajar pun tak apa. Sebab kita takkan nak ajar budak yang kecil ataupun yang orang panggil tak akil balik lagi kan. Untuk solat kan, kita boleh ajar sebenarnya. Tapi kalau contoh tak bersesuaian dengan umur dia, kita boleh solat. Maksud ibu bapa tu solat depan anak supaya anak tu dapat tengok, oh ini solat, oh inilah ayah dengan mak aku buat, oh inilah solat, benda ni wajib, oh setiap hari dia orang buat. So bila dah setiap hari dia orang nampak benda yang sama, dia orang pun akan terikut. Itu masalah solat. Yang kedua, punca untuk masalah sosial kira macam yang menyebabkan kita mudah terpengaruh ni ialah satu, kita kurang didikan ataupun kurang pengetahuan agama. Setuju atau tidak bahawa kita sebenarnya orang-orang muda sekarang ni banyak ke arah ilmu yang keduniaan semata-mata. Jadi kita tak boleh nak elak. Kebanyakan kita tak integrate kan. Sebab zaman dulu, zaman Syed Jamaluddin Al-Afghani, zaman Syed Muhammad Abduh, zaman seawal contoh contemporary, zaman Yusuf Al-Qaradawi, mereka ulama-ulama ataupun ilmuwan zaman yang kira macam zaman nasionalisme kan, dia orang ni mengintegrasikan ilmu antara ilmu Islam dan ilmu dunia untuk mencari titik kebersamaan. Tapi orang muda zaman sekarang, ilmu ni dia pisahkan terus. Dia pisahkan antara ilmu agama dan ilmu dunia sehingga kan menyebabkan kita ni tak tahu. Kita ni tak tahu benda yang betul dan benda yang salah. Kita anggap benda yang bertepatan dengan ilmu dunia itulah betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang ada yang salah. Contoh yang kita boleh tengok dalam media sosial. Perkara ataupun batas-batas agama yang perlu berada dalam media sosial yang kita ada. Contohnya bertudung, kalau untuk perempuan, lelaki menutup aurat, menjaga akhlak atau menjaga etika. Yang mana kalau contoh kita tak jaga etika, kita sekaligus kita dah nampakkan Islam ni adalah satu agama yang tak diamalkan. Dan orang pun nak masuk Islam pun rasa macam sama je kalau aku duduk kat agama ni. Baik aku duduk kat agama ni kan, daripada aku masuk Islam sama je. Dia orang pun amalkan budaya yang sama kita amalkan. Saya recall balik punca untuk masalah solat tu ialah datang daripada ibu bapa, kurang didikan ibu bapa, dan kedua masalah terpengaruh dengan budaya barat ni kita boleh simpulkan kerana kurang
faham dari segi pendidikan agama Islam. Alright, harap menjawablah soalan tersebut. Okay, terima kasih saudara atas jawapan yang saya rasa menjawablah soalan saya sebentar tadi. Jadi untuk soalan yang ketiga saya serahkan kepada Danish. Okey, baik. Terima kasih saudari Jana. Okey, soalan saya kepada saudara Raja ialah apakah kesan terhadap remaja sekiranya masalah sosial remaja zaman sekarang tidak dibendung? Mohon penjelasan saudara. Baik, terima kasih atas soalan saudara Danish sebentar tadi. Kalau kita tengok setakat sekarang lah, kita tengok 10 tahun yang lepas dan 10 tahun yang lepas dan sekarang dan 10 tahun akan datang, prediction. Tengok 10 tahun yang lepas dan tahun sekarang, kita tengok masalah sosial tu kan, dia bukan ke bawah. Masalah sosial tak kisahlah masalah apa pun, masalah dadah ke, masalah apa ke, dia tak menurun, dia menaik. Dia makin menaik dan masalah tu makin pelik-pelik. Maksud dia makin bertambah tahun, makin pelik masalah yang berlaku. Contoh, zaman mak ayah kita, pernah tak berlaku liwat, pernah berlaku gay, lesbian dan sebagainya? Tak pernah lagi. Mungkin kalau ada, kurang, tak famous. Datang zaman sekarang ni, ada pula masalah gay, lesbian dan sebagainya. Nampak tak kat situ? Kalau kita tengok previous year and current year sekarang ni, masalah tu bila makin bertambah, tak dibendung, makin pelik. Macam-macam benda boleh berlaku. So 10 tahun akan datang, kalau contoh benda ni tak dibendung lah. Contoh mufti pun tak dapat nak buat apa. Orang yang berkuasa tak dapat nak buat apa. Malah kita ni, kawan kita kat sebelah pun kita tak mampu nak tegur. Contoh, apa kesan dia? Kita boleh tengok. Mungkin kita ambil yang situasi sekarang. Kes liwat ataupun kes luar tabi'i. Mungkin pada masa akan datang, haiwan pula menjadi mangsa atas nafsu serakah yang kita tak bendung ni. Mula-mula nafsu terhadap sesama manusia, sesama jantina. Lepas tu pula nafsu kepada haiwan pula. Nampak dia makin teruk. Jadi kalau kita tengok masalah yang solat lah, kalau kita tengok, kalau tak dapat dibendung kan, 10 tahun akan datang, nescaya orang ataupun anak-anak muda ramai tak kena solat. Ramai tinggal solat. Masjid akan berkurangan. Hatta untuk sembahyang Jumaat pun orang tak tahu wajib atau tak. Orang pun tak tahu wajib atau tak sebab kita tak bendung benda tu. Itu dari segi masalah solat lah. Yang mana dari segi family memang akan porak-poranda lah. Kalau kita tengok punca dia ialah family yang kurang didikan agama daripada mak ayah. Tapi bila benda ni berterusan, family tu akan retak. Family tu akan punah porak-poranda. Yang kedua, dari segi masalah tu pengaruh dengan budaya barat. Sekarang ni kita melaungkan merdeka. Tapi kita sekarang ni tengah melawan satu lagi entiti ataupun satu perang proksi. Proksi ni saya panggil sebagai perang ideologi lah, ataupun perang psikologi, yang mana kita ni kena lawan. Kena kuat, bukan kuat fizikal dah sekarang ni, kena kuat mental dan kuat kita punya IQ. Sebab kalau kita biar, ataupun kalau contoh kita ni asyik terikut dengan budaya barat, ataupun kita asyik terikut dengan budaya-budaya songsang barat ni, boleh jadi kita ni tak perlu dijajah pun. Kita tengok di negara Palestin. Kenapa Palestin tu asyik kena serang. Tapi negara kita yang lantang kuat bersuara ni tak kena serang pun. Sebab apa? Sebab sedangkan Yahudi hantar proksi pun kita kalah. Sedangkan Yahudi hantar elemen-elemen yang menghancurkan anak muda pun kita dah kalah. Tak payah dah hantar tentera. Hantar je ideologi barat yang menyesatkan, dah mampu mengalahkan kita.
Tetapi pemuda-pemuda di Palestin, mereka kuat ideologi, kuat mereka punya iman ataupun kuat mereka punya pegangan. Itu sebab mereka kena serang. Itu sebab tentangan mereka, tentangan terhadap mereka ialah terhadap senjata. Maksudnya secara fizikal lah peperangan tersebut. Sebab peperangan secara mental, Palestin dah menang. Tapi peperangan secara fizikal lah yang mereka kena hadapi. Tapi malulah kepada anak-anak muda kita. Kata kita ni pewaris bangsa. Kita ni pemuda pewaris bangsa, pemudi tonggak negara. Tapi kita sendiri kalah dengan ideologi-ideologi barat. So maksudnya kita masih lagi dijajah dengan pemikiran-pemikiran barat. So untuk kesan pula saya rasa semua boleh nampak kot kan. Kesan dia memang amat-amat parah untuk kita punya generasi. So harap menjawablah soalan yang ketiga tersebut. Baik, terima kasih Saudara Raja atas kongsian yang sangat baik ya. Kira saya dapat menjawab soalan saya. Dan seterusnya saya serahkan kepada soalan yang seterusnya kepada Saudari Jannah. Okey, terima kasih juga kepada Raja untuk soalan yang ketiga sebentar tadi, dan saya rasa hari ini pun saya dapat ilmu baru dan kita tahulah kesan yang berlaku pun kesan yang berlaku dekat dengan kita. Okey, jadi untuk soalan yang terakhir, bagaimanakah Al-Quran dan Al-Sunnah memainkan peranan dalam melahirkan individu yang berkualiti? Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Yang ni saya rasa ni soalan yang menjurus kepada kita punya perbincangan ataupun dia punya direct to the point lah untuk Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, sebelum kita nak kupas mengenai Al-Quran dan As-Sunnah ni memainkan peranan yang penting dalam melahirkan individu, kita tengok Al-Quran ni ialah salah satu kitab Samawi atau kitab dalam agama Samawi. Kita ada 4 kitab. Kita ada kitab Taurat, kita ada kitab Zabur, kita ada kitab Injil, kita ada Al-Quran. 3 yang disebut ke awal tadi telah diseleweng oleh inilah, macam kita tahulah telah diseleweng ataupun disalahgunakan. Dan dia punya intipati dalam kitab tersebut telah diubahlah oleh mereka, tangan-tangan mereka seperti yang dibicarakan dalam surah Al-Baqarah. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, Allah dah menceritakan tentang tangan-tangan yang telah mengubah ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah ni. Ayat-ayat Allah ni tak ada dalam Al-Quran saja. Waktu zaman dahulu pun ada ayat-ayat Allah dalam kitab-kitab tersebut, tapi telah diselewengkan. So, bila kita berbalik pada Al-Quran ni salah satu kitab yang sempurna, kitab yang memang datang daripada Allah, which is bila datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa diubah, yang menjadikan satu reference hidup yang paling orang panggil apa, dalam kerja khusus ataupun assignment kita, dialah resources yang paling utama sekali yang kita akan rujuk ataupun dia punya trusted reference. So bila mana Al-Quran ni jadi trusted reference, of course siapa yang pegang dengan Al-Quran akan menjadi satu insan yang berkualiti lah. Kalau kita tengok Rasulullah SAW, akhlak yang di apply ataupun dipamerkan oleh Rasulullah SAW sendiri ialah datang daripada Al-Quran. Mostly dalam Al-Quran 70% menceritakan tentang nilai-nilai murni yang baik. Maksud dia apa? Maksud dia tak sentuh lagi pasal bab syariat, bab sirah dan sebagainya. 70% cakap pasal buat baik, nilai-nilai murni yang baik. Maksud dia benda ni boleh di-apply kepada agama-agama lain, penganut agama lain. 30% tu ada syariat, ada perkahwinan, ada munakahat, ada jinayat, ada berkaitan sirah dan sebagainya. So benda-benda tu actually orang panggil apa, Al-Quran ni sebenarnya mengajar kita satu pengajaran yang baik if kita baca lah. Masalah kita sekarang ni bila kita tak baca lah, bila kita tak tahu dalam Al-Quran tu ada sebut pasal benda ni,
Dalam Al-Quran ada sebut pasal nilai-nilai murni. Contoh dalam surah Luqman. Surah Luqman. Tak silap saya lah, surah Al-Luqman. Yang mana surah Luqman ni menceritakan tentang nilai-nilai baik terhadap ibu bapa. Apa yang patut dia buat sebagai anak terhadap ibu bapa. Lagi dalam surah Taha, surah Taha, nilai-nilai yang baik yang perlu dibuat terhadap orang yang macam kurang, orang yang kurang berpengalaman ataupun kurang dalam ilmu pengetahuan. Semua benda tu ada dalam Quran. Cuma kita tengok atau tak saja, kita tahu atau tak. Selalunya kita kena bacalah Al-Quran ni selalu kan. Tak kisahlah kita baca dua surat ataupun sebagainya, bacalah. Sebab dengan baca Al-Quran ni, bukan setakat kita boleh faham Al-Quran, kita boleh applykan Al-Quran, apa yang Al-Quran sarankan tu kepada kita, diri kita. Sama juga As-Sunnah. As-Sunnah ni datang daripada Rasulullah SAW sendiri. Yang mana kalau kita tengok dalam satu buku iaitu 100 orang berpengaruh dalam dunia, penulis tu non-Muslim tapi dia letakkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang pertama. Sebab nilai-nilai murni yang dipamerkan oleh Rasulullah SAW dan semua benda tu dicatat oleh sahabat. Tak ada satu manusia setakat yang saya tahulah, tak ada satu pun manusia perkara-perkara ataupun perbuatan, percakapan yang dilakukan memang ada dia punya nasab ataupun dia punya kira macam dia punya perkataan tu memang disebut ataupun dicatat oleh para sahabat dan sampai ke generasi akan datang. Mungkin adalah pemimpin-pemimpin yang sebelum ni, waktu kita zaman sebelum kita hidup ni, ada ayat perbualan ataupun percakapan yang kita catat. Tapi Rasulullah antara orang yang paling banyak dia punya dialog dia sampai kepada kita. Dia yang paling banyak. Itu sebab bila dialog ataupun percakapan dia yang paling banyak, of course nilai-nilai murni yang diamalkan oleh Rasulullah SAW sampai kepada kita. That's why Al-Quran dan Al-Sunnah ni dia mainkan peranan yang penting sebabkan intipati. Memang kena bacalah Al-Quran setiap hari dan kena tengok apa budaya ataupun etika yang Rasulullah SAW amalkan dalam hidup dia. So saya rasa insyaAllah kot menjawab soalan, sebab saya pun tengok masa. Takut mengganggu masa. So saya serahkan baliklah kepada saudari. Okey, terima kasih kepada saudara Raja atas kongsiannya yang bagi saya sangatlah padat. Dan marilah kita mengambil cakna akan maklumat dan teguran, dan apa yang baik kita ambilkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita, dan yang buruk kita cuba untuk tinggalkannya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada saudara Raja kita atas kongsiannya. Jadi saya tamatkan program kita pada kali ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.